dengan anda. Kita juga ada tetamu istimewa sudah ada dalam talian sekarang. Bersama dengan kita ada Dr. Alif Adlan Muhammad Tabib, merupakan seorang pakar perubatan klinikal penyakit berjangkit di Hospital Sungai Buloh. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Zaid. Ya, doktor, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Sihat hari ini ya, alhamdulillah. Baiklah doktor, saya dikabarkan doktor berada di Hospital Sungai Buloh dan sedang bertugas ya bersama dengan barisan frontliners yang lain. Ya, betul. Okey. Baiklah, mungkin doktor sekarang ni bertugas di ward pesakit COVID-19 kan. Jadi bagaimana agaknya cabaran dan dugaan, bukan senang saya kira ya, untuk berhadapan dengan situasi ini di bulan Ramadan pula tu. Betul. Seperti bulan-bulan yang lain yang bukan bulan puasa, cabaran kali ini berbezalah. Di mana tugasan yang untuk berdepan dengan pesakit-pesakit COVID ni haruslah dijalankan seperti biasa. Ramai orang akan bertanya macam mana makan, macam mana nak buka puasa, macam mana sahur. Kita ada waktu-waktu dan juga tata cara yang tertentu untuk kita berbuka dan juga kita untuk kita bersahur. Ya, di hospital juga kita amalkan social distancing, di mana sewaktu berada di pantry ataupun di bilik untuk makan, kita mengamalkan penjarakan sosial. Itu yang berbezalah ya. Jadi cuba bayangkan kalau kita berbuka ramai-ramai kan, tapi kita ada ruang lain untuk kita berbuka supaya kita mengamalkan penjarakan sosial seperti biasa. Dari segi bekerja pula, waktu bekerja seperti biasa, kita mengikut shift agar tidak ada keletihan yang melampau, supaya kita tidak lesu dan kita boleh fokus. Jadi kita sentiasa memastikan sahur tu berjalan seperti biasa. Ada juga yang bertanya, adakah berbeza ke cara kita mengendalikan pesakit COVID dulu dengan sekarang? Tak banyak beza, ya. Cuma yang kita amalkan sentiasa ialah mengamalkan hygiene lah. Maksudnya, dan kita mengamalkan protokol kita untuk berdepan dengan pesakit-pesakit COVID. Di antaranya ialah memakai pakaian PPE. Ya, berbanding dengan pesakit-pesakit yang bukan COVID, di mana kita tidak diperlukan untuk memakai PPE. PPE ini atau nama lainnya pakaian perlindungan kendiri. PPE, Personal Protective Equipment. Itu salah satu daripada perisai kita lah. Maksudnya kita punya pemakaian sewaktu kita nak merawat pesakit. Orang kata bila kita nak berperang ni, kita kena ada kelengkapan perisainya juga. Betul. Ya? Doktor, saya tengok di wajah doktor tu siap boleh tersenyum lagi. Nampak ketenangan yang ada pada jiwa doktor tu. Tapi Zack, kita tengok di kaca TV ada kawan-kawan kita yang sampai terbaring. Kepenatan di situ. Jadi siapa yang memain peranan untuk menenangkan mereka ni doktor? Adakah doktor sendiri yang menenangkan nurse supaya lebih tenang dan sebagainya, ataupun ada seseorang yang memberikan semangat, motivasi kepada mereka? Okey. Memang saya tidak dapat sangkal bahawa setiap seorang itu mungkin boleh atau cenderung mungkin boleh mengalami keletihan dari segi mental dan juga fizikal lah. Itu memang tidak dapat disangkal lah. Tapi cara kita membawa diri, cara kita menghadapi semua itu adalah dengan mendapat sokongan yang secara menyeluruh daripada pihak hospital maupun daripada pihak atasan. Kerana bagi saya, ini di Hospital Sungai Buloh ni kita dianggap sebagai satu family, di mana kita bekerja sama itu sangat-sangat penting. Jadi dari segi bekerja pun kita tak haruslah berkira dan sebagainya. Baik, Dr. Alif, okey. Keluarga, saya suka perkataan keluarga tu. Jadi saya nak tanya sedikit apa pendapat Dr. Alif apabila kita tahu sekarang ni ramai frontliners yang kena dengan COVID-19 ini, positif COVID-19. Ada yang gugur juga, masya-Allah. Apa perasaan Dr. Alif sendiri, mungkin boleh kongsikan secara peribadinya, rasa bimbang dan sebagainya, pergi kerja tu rasa risau balik dengan anak-anak, macam mana peribadi, secara peribadinya Dr. Alif? Okey. Pada mulanya, pada peringkat awal bila kita mula buat kerja ni, kita tak dapat nak nafikan bahawa perasaan takut tu memang ada. Walaupun kita nampak berani, tapi jauh di sudut hati memang akan ada rasa takut kerana
kita sebagai frontliner ada risiko untuk berjangkit daripada pesakit-pesakit yang kita rawat. Ya. Tapi sekiranya kita mengamalkan tata cara ataupun mengikut garis panduan yang telah diberikan, maksudnya dari segi PPE, sekiranya tiada pecahan, maksudnya kalau tiada breach dari segi PPE itu, maksudnya kalau kita pakai betul-betul PPE itu, insya-Allah kita terlindung daripada dijangkiti. Insya-Allah. Itu satu. Dan yang kedua, dia mengamalkan cara-cara tu ya. Betul. Tata cara tu dan garis panduan tu haruslah diikuti. Sebab kita sebelum kita pakai tu pun kita ada training. Semua kena ada training sebelum kita memakai baju itu. Doktor. Baju Doktor, Okey, Doktor, terima kasih di atas perkongsian itu. Kami di Sembang Sahur ini mendoakan yang terbaik untuk seluruh frontliners barisan hero kita yang sama-sama menangani pandemik COVID-19 ini. Kita mesti berjuang dan kita mesti menang. Ya, Kita betul. tak tahulah kalau mereka ni tumbang apa jadi pada kita kan. Betul. Apa-apa pun sampaikan salam kami kepada tim Sumber Dekat Express Sungai Buloh tu boleh ya, Doktor ya? Okey, selamat bersahur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia perkongsian daripada orang hadapan tu sendiri. Betul. Dr. Halim.